Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Bersyukur kita kerana ilahi dengan limpah dan kurnianya anak-anak. Dapat lagi kita berjumpa pada hari ini, ya, bagi sama-sama kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ustaz nak ajar anak-anak berkenaan dengan tajuk pembinaan masjid. Ya, Ustaz ulang lagi sekali, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah pembinaan masjid. Baik, anak-anak dah bersedia? Bagus. Baik, kita lihat sama-sama yang pertama. Baik, untuk pembinaan masjid anak-anak, ya, masjid yang pertama ya, yang dibina di dunia kita ini ya, dalam sejarah Islam yang mana namanya ialah Masjid Quba. Sebut anak-anak, masjid apa Ustaz sebut tadi? Masjid Quba. Ya. Inilah masjid yang pertama yang telah dibina di dalam sejarah Islam yang mana Nabi kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membinanya. Ya. Yang mana Nabi membinanya adalah berdasarkan daripada dalil Al-Quran ataupun wahyu Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala berfirman La masjidun ussisa ala taqwa, yang mana masjid ini dibina di atas dasar takwa. Ya, Allah Ta'ala yang suruh Nabi buat masjid. Baik, kita lihat sama-sama masjid ni macam mana Masjid Quba ni. Ya. Okay, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ya, baginda telah membina sebuah masjid lagi. Yang first tadi Masjid Quba. Lepas tu bila Nabi dah berjalan lagi ke depan sampai dekat Madinah, kemudian ketika itulah ya Nabi bina lagi sebuah masjid. Okay, masjid apa pula namanya? Okay, masjid ini yang mana ialah tiangnya daripada pokok tamar, ya, rangkanya pula daripada pelepah dan juga daun tamar, dan manakala lantainya pula daripada batu dan tanah serta pasir. Bayangkan anak-anak, ya, masjid zaman dulu yang masa Nabi bina, masjidnya tiangnya tu daripada pokok, ya, daripada pokok kurma tu. Lepas tu rangkanya pula daripada pelepah daun, ya. Kemudian lantainya pula daripada batu dan juga tanah. Tak macam masjid kita yang sekarang ni. Masjid kita sekarang ni subhanallah, ya, cantik, mewah, ya. Baik, inilah masjid kita yang first sekali, yang mula-mula Nabi bina. Okey, kemudian anak-anak kita lihat masjid ini juga mempunyai ruang ya, untuk dijadikan tempat tinggal bagi kaum muhajirin yang miskin. Maksud kaum muhajirin kat sini ialah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kebetulan pula dalam masa yang sama, orang ini adalah orang yang miskin. Jadi, diorang tak ada tempat tinggal. So, macam mana nak tinggal? Jadi, masjid inilah ya, yang menjadi tempat tinggal mereka. Okay, kemudian anak-anak, masjid ini juga dikenali sebagai Masjid An-Nabawi. Inilah masjid yang kedua. Ya, masjid pertama tadi Masjid Quba. Yang kedua namanya ialah Masjid An-Nabawi. Ya, first dulu Masjid Nabawi memang tak cantik. Tapi sekarang ni subhanallah ya, kalau siapa yang anak-anak pernah pergi ke Tanah Suci Mekah dan juga Tanah Suci Madinah, korang dah boleh nampak bentuk masjid tu. Memang cantik. Ya. Okey, baiklah anak, kita lihat seterusnya fungsi masjid. Okey, fungsi masjid sebenarnya bukan semata-mata hanya kerana untuk kita solat saja, tidak. Ya, memang kita sebut sebagai tempat beribadah. Tetapi sebenarnya masjid bukan hanya tempat beribadah semata-mata. Tetapi masjid juga ialah sebagai pusat pentadbiran. Waktu tu bila mana Nabi nak sampaikan agama Islam, Nabi menggunakan masjid ya, sebagai pusat untuk pentadbir. Ya. Okay, kemudian masjid juga Nabi gunakan sebagai tempat untuk Nabi bermesyuarat. Tak semestinya mesyuarat tu dekat luar. Ya. Mesyuarat tu kebanyakan semua buat dekat masjid. Nampak? Okay, kemudian macam biasalah, ya, tak lain tak bukan, masjidlah memang tempat pengembangan dakwah Islam. Ya, ramai yang datang berehat ke masjid. Ada orang kafir, ada orang Islam. Jadi dalam masa yang sama bila orang kafir datang berehat ke masjid, ketika itulah orang Islam ya, berdakwah supaya Islam ini berkembang dengan lebih luas. Okay, kemudian anak-anak juga sebagai tempat penyebaran ilmu pengetahuan. Maksudnya apa tu? Ibaratnya seolah-olah seperti masjid ini sama macam sekolah. Ya. Okay, kemudian kita lihat ya, juga merupakan tempat mengadakan aktiviti kemasyarakatan.
Contoh aktiviti kemasyarakatan tu apa? Macam nak buat ceramah ke, ya, macam nak buat tahlil ke, dan seumpama dengannya. Inilah namanya aktiviti kemasyarakatan. Macam sekarang ni kita tengok aktiviti kemasyarakatan apa? Contoh macam nikah. Orang yang nak kahwin tu. Semua pergi kahwin dekat masjid. Juga sebagai pusat kemudahan untuk tetamu daripada dalam dan juga luar negara. Macam tadi Ustaz bagi tahu. Masjid ini sebagai tempat rehat untuk mereka yang mana tetamu ini sama ada daripada Mekah ke, daripada luar ke, atau daripada Madinah tu sendiri. Dan yang terakhir insya-Allah, dalam Masjid Nabawi ni anak-anak terdapat satu tempat yang sangat-sangat mustajab doa. Yang mana tempat ini ialah ni gambar yang Ustaz tunjuk ni. Ini namanya ialah Raudhah. Apa dia sayang? Raudhah. Baik, Raudhah inilah anak-anak, kalau sesiapa yang pernah sampai ke sana, kita dapat solat kat sini, kita dapat doa kat sini, insya-Allah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kisah tentang pembinaan masjid yang Ustaz nak kongsikan dengan anak-anak. Baik. Untuk tajuk ni nanti video ni Ustaz dah buatkan untuk anak-anak. Boleh tengok berulang-ulang kali sampai korang faham. Ingat, sejarah kita yang pertama, masjid yang pertama dibina ialah Masjid Quba. Lepas dah Masjid Quba, barulah Masjid Nabawi. Dan kedua-dua masjid ini dibina berdasarkan apa? Contoh macam tadi dia punya tiangnya daripada pokok kurma. Lepas tu bumbungnya daripada pelepah pokok kurma. Dan juga lantainya pula daripada batu, pasir dan juga tanah. Inilah contoh masjid. Dan ingat, semua fungsi-fungsi masjid tadi, mudah-mudahan apa yang saya ajarkan pada hari ini anak-anak dapat ingat sampai bila-bila. Okey, baiklah anak-anak, sekadar itu sahaja pengajaran Ustaz pada hari ini. Macam biasa, jangan lupa jaga diri, jaga solat, dengar cakap mak ayah dekat rumah. Okey, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.